Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya ialah Datuk Chong Chee Kiong, dan saya mulakan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 95 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 6,330 kes, iaitu bersamaan dengan 81.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 30 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 30 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,762 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,317 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 30 kes baru yang dilaporkan hari ini, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 27 kes penularan tempatan, 17 kes adalah kes bukan warga negara Malaysia. Manakala kes penularan tempatan di kalangan warga negara Malaysia adalah 10 kes sahaja. Sehingga kini seramai 9 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.48% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menzahirkan ucapan selamat menyambut Pesta Keamatan dan Hari Gawai kepada semua yang menyambutnya, terutamanya kepada rakyat di Sabah dan Sarawak. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melahirkan penghargaan kepada semua petugas barisan hadapan, termasuk petugas kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dan sukarelawan, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Jabatan Pertahanan Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan pelbagai agensi lain yang terus komited memberikan perkhidmatan mereka semasa musim perayaan ini. Kementerian ingin mengingatkan bahawa Majlis Keselamatan Negara dalam prosedur operasi standard iaitu SOP perayaan telah menyatakan bahawa jumlah ahli keluarga tidak boleh melebihi 20 orang pada satu hari di dalam rumah yang sama, namun tertakluk kepada keluasan ruang rumah dan amalan penjarakan sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Semoga dengan norma dan kelaziman baru ini kita dapat sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 semasa dan selepas musim perayaan ini. Pastikan tahap kebersihan diri sentiasa diamalkan. Sesungguhnya sambutan kali ini disambut dalam suasana yang berbeza namun penuh bermakna. Selain itu, Kementerian juga ingin mengingatkan masyarakat bahawa walaupun Syawal dan sambutan Hari Raya Aidilfitri secara lazimnya disambut selama sebulan dan sering diadakan rumah terbuka dan perhimpunan secara beramai-ramai, masyarakat masih tertakluk pada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di mana ianya adalah dilarang sama sekali. Orang ramai dinasihatkan untuk terus mempraktikkan norma dan kebiasaan baru semasa sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai maupun selepas musim perayaan termasuk Hari Raya Aidilfitri. Pastikan anda terus mematuhi segala nasihat dan saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, antaranya elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang dan bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam
atau jika bergejala. Dan WARN iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep kepada peringatan, iaitu elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung mengunjung, sambutlah perayaan secara tertutup bersama ahli keluarga di rumah sahaja, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, sentiasa ingatlah kepada SOP iaitu S, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalankan pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau kejadian jangkitan COVID-19 di Malaysia dan penduduk Malaysia dinasihatkan untuk kekal duduk di rumah dan hanya keluar rumah untuk urusan-urusan yang penting sahaja. Teruskan amalkan kebersihan diri yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan air dan sabun dan amalkan jarak sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Ini penting dalam memutuskan rantaian penularan COVID-19 di dalam masyarakat. Seterusnya, rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel diambil dan diuji setakat ini 41,365 sampel. Bilangan kes yang positif ialah 3,372 iaitu bersamaan dengan 8.15%. Kes yang masih aktif ialah 173 iaitu 5.13%. Kes yang sembuh ialah 3,166 melibatkan 33 kes kematian. Hari ini kita ada pertambahan 2 kes, jumlah kes positif menjadikan 3,372 dan melibatkan 5 generasi. Seterusnya, dimaklumkan saringan COVID-19 di 378 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 30 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 20,742 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 15,249 iaitu bersamaan dengan 73.5%. Jumlah kes yang positif ialah 691 kes iaitu bersamaan dengan 4.5%. Mereka yang bergejala ialah 97 kes iaitu 14.0% dan mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 594 kes bersamaan dengan 86%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 390 pasar sehingga 30 Mei 2020 dan jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 41,473 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 32,125 iaitu bersamaan dengan 77.5%. Jumlah kes yang positif ialah 271 kes iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala ialah 37 kes iaitu 13.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 234 kes bersamaan dengan 86.4%. Seterusnya, dimaklumkan saringan COVID-19 di 295 pusat jagaan warga emas sehingga 30 Mei 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 12,681 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 11,049 individu dan bersamaan dengan 87.1%. Jumlah kes positif ialah 26 kes iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 4 kes iaitu 15.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 22 kes bersamaan dengan 84.6%. Seterusnya, dilaporkan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 30 Mei yang menjalani kuarantin wajib adalah sejumlah 45,383 individu dan 35,615 individu telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kes yang positif setakat ini adalah 472
iaitu ada pertambahan 3 kes, masing-masing 1 kes daripada negara United Kingdom, Arab Saudi dan Belanda. Seterusnya dimaklumkan jumlah saringan bukan warga negara sehingga 30 Mei 2020. Jumlah bukan warga negara yang disaring dan diuji adalah 35,028 individu. Jumlah yang positif adalah 1,948 kes yang positif dan jumlah negatif adalah 32,352. Dan jumlah kes positif dalam rawatan setakat ini adalah 779, iaitu bersamaan dengan 40%. Dan yang tiada kes dirawat di ICU dan jumlah kes yang melibatkan kematian adalah 4 bersama dengan 0.2%. Seterusnya laporan kluster 4 depo tahanan imigresen sehingga 30 Mei 2020. Yang kluster pertama ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Jumlah sampel yang diambil setakat ini ialah 1,545. Jumlah kes yang positif adalah 283 melibatkan semua bukan warga negara. Jumlah kes yang negatif adalah 1,262 dan tiada kes yang masih menunggu keputusan. Ini memberi kadar positiviti ialah 18.3%. Yang kedua ialah kluster depo tahanan imigresen Semenyih. Jumlah sampel yang diambil adalah 1,785. Jumlah kes yang positif adalah 66, melibatkan 65 bukan warga negara dan seorang warga negara, dan jumlah kes negatif 1,719. Tiada kes yang menunggu keputusan. Kadar positiviti ialah 3.7%. Yang ketiga adalah depo tahanan imigresen Sepang. Jumlah sampel yang diambil ialah 1,477. Jumlah kes positif 36, melibatkan semua bukan warga negara. Jumlah kes negatif adalah 1,441 dan tiada kes yang menunggu keputusan. Dan kadar positiviti ialah 2.4%. Dan depo tahanan sementara imigresen Putrajaya, jumlah sampel yang ambil adalah 97. Jumlah kes yang positif setakat ini ialah 2, melibatkan semua bukan warga negara. Jumlah kes negatif 54 dan masih menunggu ialah 41 kes. Dan kadar positiviti setakat ini ialah 2%. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat tempoh pemantauan dan pengawasan sehingga 30 Mei 2020, iaitu pengawasan selama 28 hari. Yang pertama ialah kluster Tafiz Lancang di Temerloh Pahang yang melibatkan jumlah kes 6 dan tiada kes kematian. Yang kedua ialah kluster PUI Itali di Kuching, Sarawak. Jumlah kes terlibat ialah 65 dan melibatkan 5 kematian. Kedua-dua telah pun tamat tempoh pengawasan. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 30 Mei 2020. Yang pertama ialah kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2, iaitu ada kes pertambahan 12 kes baru dan jumlah kes ialah 61. Dan yang kluster kedua ialah Kampung Sungai Lui, iaitu di Hulu Langat. Kes baru ada 2 dan jumlah kes ialah 208. Kluster yang ketiga ialah kluster Pedas, ada pertambahan 2 kes baru dan jumlah kes ialah 219. 27 kluster yang lain tiada pertambahan setakat hari ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 43 makmal COVID-19 setakat 29 Mei 2020. Jumlah kapasiti maksima 43 makmal ialah 29,789 dan jumlah ujian seharian semalam ialah 29,015 sampel dan ujian dilaksanakan, iaitu bersamaan dengan 97%. Dan dimaklumkan juga jumlah sampel dan ujian untuk pesakit pre-op ataupun sebelum pembedahan adalah sebanyak 15,950 dan jumlah kes yang positif adalah 13 pesakit bersamaan dengan 0.1%. Dan dimaklumkan juga jumlah sampel dan ujian rapid test kit antigen yang dijalankan setakat 29 Mei adalah 5,253 ujian. Dan jumlah ujian yang positif RTK antigen ialah 56, iaitu bersamaan dengan 1.1%. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan kalau ada. Silakan.
I have a question. Oh. Yeah, sorry. Recently, the number of the confirmed cases every day jumped very sharply, and there is also some new clusters. Could you give more analysis and prediction? Has the research happened now, or will it happen at any time in the future? Thank you. All right, thank you. When we look into our analysis from PKPB or CMCO from 4th of May until today, we have seen that positive cases involve Malaysian is only 22%. And most of the cases involve foreign workers as well as the illegal immigrants. So most important is that now, from this conclusion, we feel that Malaysia is complying or adhered to our SOP. But the question is, we need to address the compliance among the foreign workers as well as those parties that is actually there's outbreak in detention centers. So we are also looking seriously into the detention centers, the operating procedures. How can we improve the detention centers, not only in immigration detention centers, but other centers as well, like prison and other centers. But more importantly is that they are already in a confined space. I mean, it's already been contained. But most important is when someone brings the infection to the prison or to the detention center. So we are investigating the cause. In terms of where is the infection coming from? So it is possible that it's coming from the detainees, new detainees coming in to a detention center, then infect others. That's one possibility. Second is perhaps it's a staff that is working, maybe a cleaner, maybe a caterer, they're coming in and infect the detainees. So that is also a possibility. So we are looking into all angles, and hopefully we can find the source. And hopefully what is more important is that we need to prevent the infection in the detention centers. So this is what we are doing, and we make sure that the new detainees, for example, been screened. And hopefully, once it's negative, only then they can actually mix with, not mix, but been put into the detention centers. Okey, Datuk, saya ada soalan mengenai pematuhan SOP di restoran. Sebab masih ada yang pengusaha dan pelanggan yang masih ingkar kepada SOP, yang mana kita tahu SOP khususnya penjarakan sosial, sekurang-kurangnya 1 meter antara kita duduk satu meja, jarak 1 meter, ataupun satu meja tidak melebihi 4 orang. Tapi apa yang saya perhatikan, ada sesetengah pengusaha restoran yang membenarkan pelanggan masuk, dan ada pelanggan yang duduk satu meja lebih pada 4 orang. So soalan saya, adakah KKM akan mengenakan kompaun seperti mana kompaun tidak membenarkan merokok di premis makanan? Terima kasih. Kalau kita lihat kepada kelonggaran yang telah kita berikan di restoran dan sebagainya, jadi kita mengharapkan pemekasaan komuniti pekedai dan pengusaha restoran. Jadi kita harapkan mereka dapat melaksanakan itu patuh kepada SOP. Dan mungkin kalau kementerian melihat ataupun bila kita menjalankan rondaan dan memang ada, jadi kita akan keluarkan tindakan. Kita lah sama ada kita bagi amaran ataupun kita ambil tindakan. Tindakan dalam Akta 342 ialah kita boleh keluarkan saman. Maksimal saman ialah RM1,000. Jadi kalau boleh, kita sekarang ni bukan hanya nak membuat kuasaan, tetapi kalau boleh kita perlukan kerjasama daripada rakyat Malaysia untuk memastikan kita patuh kepada SOP makan di restoran. Jadi ini penting supaya kita dapat putuskan jangkitan ataupun rantaian COVID-19 di Malaysia. I have a question. Sorry. Yeah, just Singapore has suffered the research, and now Japan and Korean are facing the research. So from their experiences, what kind of lesson and knowledge draw from by Malaysia?
So thank you for the question, and we look into our methodology in terms of implementation of MCO as well as CMCO. So now we have seen after more than 24 days, and we've seen the positive effect of CMCO, which means CMCO over the last couple of weeks that we have seen, we continue to have lower double-digit numbers, and involvement of Malaysians is only about 22%. So the compliance, perhaps is social compliance and also social discipline among Malaysians as high as about 90%. This is what I have been told. But more importantly, that we are seeing the recovery phase rather than the peak or the exponential surge. So we hope that now is 1 week post Hari Raya, and we are still seeing today, for example, we only have 10 Malaysians that is positive. So that is actually a very encouraging and positive sign that we are seeing. And we hope that in the next 1 week, we'll continue to see a lower double digit or even single digit, which means if that is so, on the 9th or even before the end of the CMCO, we perhaps will look into the whole implementation, and perhaps that we will open up more sectors, slowly but surely, but very cautiously opening up the sectors, and we monitor the situation. So sectors like social sectors, sports, and even we are looking at the education sectors. When education, we are looking into mainly the Form 5 and the Upper 6 because they are going for the exam. So priority will be given to them. So we are monitoring daily now, and we hope that this good trend that we are having can continue. But we did have a few spike of cases last couple of days, but they are involving the illegal immigrants, for example, and as well as foreign workers. So our issue now, we also need to focus on the foreign workers, for them to educate them, to make sure that they also comply to the SOP, meaning in terms of their housing, in terms of their accommodation, plus in their practice in terms of maintain a good personal hygiene, take all the precautionary measures necessary. But we realize that because they are living in a very confined space and also a crowded space, so we are working with other ministries to see how best we can improve the work, the accommodation for them, and to have for them to practice social distancing. I think this is important for us to look into whether they are foreign workers or Malaysian, but both needs to practice the SOP. So if we can adhere and comply to the SOP, rest assured, I think we can bring down the cases further. But we are not in the exit strategy yet. We are still under conditional movement control order. So we have not planned in terms of exit strategy like other countries. Maybe they are already exit, but we are strengthening and tightening our border control. That is number one. And once we can control the border, we are now addressing the local transmission. So we can control the local transmission and tighten our border, then perhaps we can control the overall cases in Malaysia. So that is our strategy now. And we protect the elderly, those who have comorbidities and etc. So for example, today we are monitoring the old folks home. So this is also another good initiative, and we realize that the infection rate in the old folks home is only 0.2%, very low. And we are continue our surveillance in the community, because we know the virus is in the community. Now is how to live with the virus for the next 2 or 3 years. So we need to change the culture. We need to adapt to the new environment so that we can survive together with the virus until we get a vaccine or a treatment that can cure COVID-19. So I think this is a strategy that we are putting in place. And more importantly, the strategy before we exit is to community empowerment, which means it's not the onus of Ministry of Health and Government to do the enforcement all the time, but the responsibility is equally to the public. So the public now, the community, they have to protect themselves. They have to protect the family. They have to protect the community and the country. So I think this is the strategy, that this is the whole government and social society approach. Then I think if all of us come together, then perhaps we can break the chain of COVID infection in this country.
Yeah, now that's why we are working closely with the immigration department. The foreign workers, the legal foreign workers will comply in terms of their employers have to be responsible. But the illegal, this is also an issue. We will continue to look into the illegal. But no one has done any census or even study on how many illegal workers that we have. So now we are looking to legal as well as the responsibility now, the onus is on the employer. So employer have to take the responsibility to make sure that their employees fulfill all the requirements and also comply to the SOP. Dato', there's a media report mentioned that one foreign worker who sent to the Sungai Buloh Hospital for COVID-19 treatment had run away, but he already been caught and sent back to the hospital again. Then can Dato' verify this, and what cluster does he belong? And does this indicate security measures in hospital got weakness and need to be further improved? If yes, what preventive measure will KKM come up to avoid such incident from happening again? Right. Thank you. There are 26 party been admitted to Hospital Sungai Buloh. They are positive. So we know they are positive and they do have some other symptoms as well. And normally when they are admitted to the hospital, they will be accompanied by the immigration officer. And also, they will be handcuffed as well in the ward. But somehow, this 26 years old party, Bangladesh, managed to escape. This morning. So this morning, when doing the round, the nurses realized that he was missing. So then we have actually took action and alert the police, the immigration, and all that. And thank God we managed to locate him. And now I think he's back to the ward. But we are looking into how he could actually escape from the ward, whereby he has already been handcuffed, for example. So now I think we have made a decision because of security reason. The 26 positive COVID-19 party will be transferred back to MyApes. Because MyApes, we already have the security system in place and they will be placed there. And only the local and legal foreign workers will be placed in Sungai Buloh, not the illegal. So the illegal all will be placed in MyApes, and hopefully by doing so we can improve the security in MyApes and make sure that also we provide good treatment to them. So this is our concern then before we can actually use other hospital or facilities for the illegal immigrants. And this is certainly, we are working closely with the police as well as the immigration officer to investigate how this person can actually escape from the ward. Assalamualaikum Datuk, saya wartawan daripada Malaysia Gazette. Hari ini hari ke-8 kalau tak salah tiada kes kematian Datuk kan. Adakah disebabkan KKM tidak ada pesakit peringkat ke-4 atau ke-5 ataupun adakah disebabkan ubat-ubat yang digunakan oleh KKM ini berkesan Datuk? Terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni, tindakan kita dah ada keupayaan yang tinggi dalam pengesanan menggunakan makmal kita punya kapasiti pun dah hampir 30,000 untuk melaksanakan RT-PCR dan juga kita ada kemampuan menggunakan RTK antigen, kita ada 200,000 dan sekarang kita baru guna kurang pada 5,000. Jadi kapasiti untuk kita mengesan tu amat tinggi. Dan juga keupayaan kesihatan, tindakan kesihatan awam. Jadi kalau kesihatan awam kita dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti pencegahan dan pengesanan yang baik dan juga kita dapat mengesan. Jadi kalau kita lihat kat hospital pun dah kurang penggunaan katil-katil di hospital. Iaitu katil COVID yang kita adakan sekarang ni pun penggunaannya kurang pada 15%. Dan kalau kita lihat kepada ICU, penggunaannya ada satu masa dulu 100 lebih pesakit. Sekarang ni baru 9 pesakit. Dan mereka yang memerlukan bantuan pernafasan hanya 2 kes setakat hari ini. Dan kita ada mesin bantuan pernafasan 1090 mesin yang kita dah siap siaga untuk kita gunakan. Tetapi sebab tindakan kesihatan awam kita mantap dan kita dah pertingkatkan
keupayaan mereka untuk mengesan dan juga melakukan ujian, dan kita lihat kita dapat mengawal dan juga cegah COVID-19 ni lah. Jadi itu satu lagi kepujian untuk warga kesihatan awam yang melaksanakan tugas dengan baik sekali. Jadi bila mereka melaksanakan tugas dengan baik, kita lihat kalau di hospital pun kurang dah pesakit. Dan yang ini menunjukkan trend kita, iaitu trend pemulihan sekarang ini bukan hanya di hospital tetapi juga di kesihatan awam. Dan ujian yang kita laksanakan setakat ini dan 30 test pun kebanyakan dia negatif. Hampir 95% daripada test kita yang kita jalankan adalah negatif. Jadi yang positif tu tak ramai. Jadi kalau begitu, kita nampak kita tengah dapat mungkin boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Mungkin kita perlu memakan masa sedikit lagi. Yang penting tu 6 strategi yang dikemukakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Yang pertama, kita lihat pemantauan kita pada setiap hari dari segi surveillance dan dari segi kita memberi maklumat pada semua rakyat Malaysia. Yang kedua, kita punya keupayaan di hospital. Jadi keupayaan memang kita dah siap siaga sekarang ni dah. Daripada katil dan peralatan dan ventilator semua kita ada. Yang ketiga, kita lihat kepada tindakan kita iaitu kawalan sepadan. Jadi kawalan sepadan kita diperketatkan lagi. Dan kita masih mengamalkan 2 kaedah yang paling bagus sekali dibandingkan negara lain, iaitu kalau kes yang positif kita akan masukkan ke hospital. Walaupun kategori 1 yang tak ada gejala ataupun kategori 2 yang ada gejala ringan. Kita akan masuk, kita akan pastikan kita asingkan dan kita rawat untuk tempoh 14 hari. Dan yang kedua ialah mereka yang balik dari luar negara, kita akan kuarantinkan wajib untuk tempoh 14 hari. Yang ini tindakan kita, itu kawalan sepadan kita. Yang keempat ialah kita punya melindungi warga MAS. Contohnya kita sekarang ni memantau pusat jagaan warga MAS dan kita pasti sekarang ni jangkitan di pusat jagaan warga MAS tak tinggi, itu 0.2%. Dan apabila kita kaji, jangkitan tu biasa dia datang dari luar. Warga MAS tak keluar, tetapi mereka yang datang dari luar untuk membantu ataupun penjaga, mereka kadang-kadang membawa jangkitan kepada warga MAS. Yang keempat ialah tindakan kita, iaitu rakyat Malaysia kena patuh kepada SOP. Jadi kalau rakyat Malaysia patuh kepada SOP yang dikeluarkan untuk semua sektor, dan kita telah beri kelonggaran untuk sektor ekonomi, dan sekarang ni kita nak buka secara perlahan dengan waspada dan berhati-hati sektor-sektor yang lain. Dan kita akan memantau kes harian kita. Yang keenam yang paling penting ialah pemekasaan komuniti. Iaitu setiap individu, setiap keluarga, setiap komuniti pastikan kita patuh kepada SOP. Dan mereka yang tak patuh, kita juga boleh ambil tindakan. Iaitu dari perspektif komuniti. Dan kalau kita boleh sama-sama menggunakan kaedah whole government approach dan whole society approach, nescaya kita boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara. Assalamualaikum Dato' DG. Saya ada 2 soalan berkenaan dengan depo tahanan sementara Putrajaya yang Dato' DG sebutkan. Adakah ini adalah kluster baru di samping 3 kluster DTI yang pernah di-mention sebelum ni? Dan kalau ia kluster baru, boleh saya tahu dari mana tahanan-tahanan ini ditangkap dan juga ditempatkan di DTSI Putrajaya? Dan sebelum ini juga Dato' DG ada cakap berkenaan dengan protokol kesihatan yang sedang dirangka oleh KKM untuk pastikan penularan di depo tahanan tidak terus meruncing dan sama ada benda itu sudah siap untuk dilaksanakan. Soalan kedua berkenaan dengan penuntut Universiti Utara Malaysia UUM Sintok Kedah yang sebelum ini dikatakan positif sebelum dibenarkan berlepas balik ke Sabah. Adakah KKM sudah tahu punca jangkitan positif kepada pelajar tersebut dan berapa ramai kontak rapat yang telah dikesan? Sebelum ni kata 4. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi 2 soalan. Jadi kita sekarang melihat pada depo tahanan sementara immigration di Putrajaya yang kita laksanakan sampel ialah 97. Tetapi yang kes yang positif ada 2 kes yang positif. Jadi kita masih belum klusterkan depo tahanan sementara immigration. Jadi kita tengah melihat kepada ada kes-kes lain sebab dia punya jangkitan sekarang ni kadar positivity sudah 2% saja.
Jadi belum jadi kluster lagi. Tapi kita tengah kaji sama ada 2 kes yang positif ni datang dia dari mana. Jadi kita tengah halusi kes positif ni dan kita belum lagi klasifikasi masukkan dia sebagai satu kluster. Dan yang kedua, kita melihat juga pada kaedah ataupun saringan kita di depo tahanan. Jadi yang pasti kalau mereka telah berada di depo tahanan untuk tempoh jangka masa yang lama, contohnya 3 bulan, 4 bulan, ada yang dah di depo tahanan sebelum kita melaksanakan PKP lagi. Jadi mereka sepatutnya tak ada jangkitan. Tetapi bila mereka mendapat jangkitan tu besar kemungkinan daripada parti yang lain, orang kena tahan yang lain, itu satu kemungkinan. Satu lagi yang kemungkinan yang kita takut ialah daripada staf ataupun pekerja yang datang keluar masuk. Jadi biasa dia jangkitan yang masuk dalam komuniti atau yang terkurung ni ialah mereka yang ada keluar masuk pada depo tahanan ni. Jadi kita tengah menyiasat tapi kita tak dapat kesan punca ni setakat ni. Tetapi kalau kita lihat di pusat jagaan warga emas, mereka mendapat jangkitan tu ialah daripada penjaga yang keluar masuk. Dan juga banyak lagi kluster-kluster yang lain, mereka yang ada kebebasan keluar masuk tu kadang-kadang mereka dah dijangkiti dan mereka masuk kat situ. Jadi sekarang ni kita setuju dengan yang setiap individu yang dimasukkan ataupun setiap OKT yang dimasukkan ke depo tahanan tu kita akan jalankan pemeriksaan dulu iaitu ujian. Kalau mereka negatif baru kita masukkan. Kalau tidak dia masuk kat situ tempat yang terkurung mudah lagi penyakit tu berjangkit. Yang ini yang kita ambil iktibar. Yang kedua, staf. Kita juga kena menjalankan saringan dan ujian kepada staf-staf yang menjaga depo tahanan immigration ni. Sebagaimana kita laksanakan di hospital, staf-staf ataupun warga kerja Kementerian Kesihatan, kita juga menjalankan saringan. Setakat ni kita dah jalankan lebih daripada 26,000 iaitu saringan berkala. Sama ada staf tu positif ke tak kalau membawa penyakit masuk. Kadang-kadang kita tak tahu, tetapi mereka membawa penyakit tu kita tahu. Jadi saringan yang mereka yang ada kuasa untuk keluar masuk tu yang penting. Jadi kita juga kena elakkan dari pendedahan cara sentuhan dan sebagainya dengan penjarakan. Jadi staf kita pun kena amalkan penjarakan pada OKT ni. Kalau kita boleh mengamalkan SOP dengan OKT, jadi kita tak menjangkiti OKT. Jadi inilah tindakan-tindakan yang kita lihat dan perhalusi untuk bagaimana kita boleh pentingkatkan untuk mengelakkan depo tahanan immigration yang lain dijangkiti. Yang itu yang satu. Yang kedua, yang UUM tu sama juga dengan pelajar, mereka telah dikurung untuk tempoh 28 hari iaitu di kampus masing-masing. Tetapi kita difahamkan ada di kalangan pelajar tu ada pendedahan dengan contohnya pengusaha kantin dan sebagainya. Jadi ada kontak kat situ. Jadi yang pengusaha kantin ada kalanya mereka keluar masuk dan mereka boleh membawa jangkitan. Itu satu kemungkinan. Tapi kita masih menjalankan siasatan dan untuk pelajar tersebut ada 9 kontak rapat yang kita telah kenal pasti. Jadi sekarang ni kita pelajar yang positif akan kita telah masukkan ke hospital dan diasingkan untuk tempoh 14 hari dan kontak rapat akan dikuarantinkan untuk 14 hari juga. Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.